lagi. Bila okey pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian Bal'am Ibnu Ba'ura adalah sekira-kira apabila menilik ke atas dilihat akan arsy Allah Ta'ala. Jadi pada minggu yang lepas kita telah menceritakan bahawa bagaimana hamba-hamba Allah Ta'ala yang mana ia melakukan kesalahan, kadang-kadang dengan satu kesalahan sahaja akhirnya dia ini mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita bicara dahulu, umpamanya Iblis. Iblis ini dia telah beribadat lebih kurang dalam 80,000 tahun. Dan dikatakan tidak ada tempat kecuali dia jadikan tempat itu tempat sujud. Maksudnya setiap tempat itu dia jadikan tempat sujud. Sehingga kan tidak ada satu tempat kecuali pernah dijadikan tempat sujud oleh Iblis satu ketika dahulu. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, yakni dengan menyuruh dia sujud kepada Nabi Adam AS. Lalulah dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Dia engkar, dia sombong, dia takabur, membesarkan diri dan dihasad kepada Nabi Adam AS. Akhirnya kerana dia tidak sujud kepada Allah Ta'ala inilah, maka jadilah dia golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menceritakan bahawa Iblis yang sudah beribadat 80,000 tahun, akhirnya dengan satu kesalahan sahaja menyebabkan dia tergolong di kalangan hamba Allah yang kufur kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa amal ibadat kita belum tentu lagi menjamin kita selamat. Sebab itu orang-orang yang soleh sentiasa takut kepada Allah, walaupun dia adalah orang yang banyak melakukan ibadat kepada Allah, dan dibimbangi apabila di akhir kematiannya ataupun sebelum daripada dia mati telah melakukan kesalahan yang menyebabkan dia engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita boleh bayangkan Iblis yang sudah beribadat 80,000 tahun pun tidak ada jaminan, maka apatah kita yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kadang-kadang kita ini telah tertipu dengan amal ibadat kita. Kadang-kadang bila kita buat amal ibadat, kita rasa hati kita sudah baik. Kita buat amal ibadat, kita rasa kita sudah selamat dengan Allah Ta'ala. Belum tentu, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang itu selamat, kecuali orang itu benar-benar takwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan takwa dan ikhlas ni kita tak tahu. Siapa di kalangan kita yang paling takwa, kita tidak tahu. Siapa di kalangan kita yang paling ikhlas pun kita tidak tahu. Sebab tu Nabi sebut at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi tunjuk ke dadanya, menunjukkan apa? Takwa ni duduk dalam hati. Jadi kita tak tahu siapakah yang bersih hatinya, siapakah yang benar-benar takwa kepada Allah. Dan kita juga tidak tahu siapakah yang benar-benar ikhlas. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui. Jadi kalau ibadat ikhlas, maka selamatlah dia. Tapi kalau amal ibadatnya tidak ikhlas, maka tertolaklah amal ibadat dia. Maka begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang telah berdakwah mengajar manusia hampir 1000 tahun. Berdakwah bersungguh-sungguh, ajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ajak orang lain, dia ajak keluarga dia, tapi ahli keluarganya tidak beriman kepada Allah, seperti isterinya, seperti anak dia. Jadi ketika datangnya ribut yang disertai dengan air yang besar, datang ribut kencang, lepas tu ombak ataupun dipanggil banjir yang besar, lalulah Nabi Nuh mengajak kaumnya yang beriman dengan Allah dan juga beberapa binatang-binatang naik di atas kapal ini. Lalulah
datangnya air, datangnya ribut, maka kapal tadi pun bergeraklah. Ketika ribut dan air yang kuat datang itu, banjir datang, lalu dia telah melihat anak dia. Dia pun kata pada anak dia, main naik atas kapal. Maknanya naik atas kapal, selamatkan diri. Kata anak dia, saya nak pergi ke bukit sana, dan di bukit itu akan menyelamatkan saya daripada air banjir ini. Lalu kata Nabi Nuh alaihi salam, pada hari ini tidak ada yang selamat. Pada hari ini tidak ada yang selamat, kecuali yang naik atas kapal bahtera ini sahaja yang selamat. Lalulah ketika itu anak dia duduk di atas bukit dan disangkakan, anak dia sangka dia selamat. Tiba-tiba air semakin naik, tanpa disangka-sangka air itu dapat menenggelamkan bukit tadi. Ketika mana air tadi dapat menenggelamkan bukit, yang mana di atas bukit itu ada anak Nabi Nuh AS, maka Nabi Nuh telah melihat anaknya kelemasan di dalam air. Ketika itu dia berkata, ya Allah, itu adalah ahli keluarga aku. Itu adalah ahli keluarga aku. Dia kata begitu saja. Lalu Allah Ta'ala kata, itu bukan ahli keluarga kamu. Lalu perkataan Nabi Nuh alaihi salam ini menyebabkan Allah Ta'ala marah kepadanya. Lalulah Nabi Nuh alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan satu kesalahan yang kecil saja kita rasa. Hanya kata je, itu anak saya ya Allah, dengan harapan minta pada Allah, ya Allah Ta'ala selamatkan anaknya. Tetapi anaknya tidak diselamatkan oleh Allah, kerana yang dimaksudkan ahli keluarga Nabi Nuh adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun dalam keadaan begitu menyesal dengan perkataannya, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita tidak ada jaminan, walaupun kita sudah buat amal ibadat, kita bimbang, takut kesalahan. Kadang-kadang kesalahan kita tidak ada adab dengan Allah Ta'ala, menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunjuk contoh hanya satu sahaja kesalahan. Maknanya Nabi sendiri pun dan seperti Nabi Nuh alaihi salam sendiri pun melakukan kesalahan, lalu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi-nabi bertaubat kepada Allah. Kalau para nabi-nabi bertaubat kepada Allah, bagaimana kita yang banyak mengikut nafsu? Bagaimana kita yang banyak mengikut kehendak kita, langgar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak lalai kepada Allah, yang banyak maksiat kepada Allah. Dalam buat ibadat tu maksiat lagi kita. Dalam buat ibadat kita, kalau buat baca Quran banyak, sembahyang banyak, kita sudah datang ujub dalam hati. Kalau kita rasa buat ibadat banyak, kita sudah pandang rendah pada orang lain, malahnya ibadat orang lain. Jadi kita rasa kita ni baik, maka itu pun dikira melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka orang macam kita ini, orang awam macam kita, bila dihitung kira, rasa-rasanya banyak maksiat pada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala kepada kita dengan barakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicontohkan juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam duduk di dalam syurga. Lalu bila duduk di dalam syurga, lalu Nabi Adam telah melakukan kesalahan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa, menghampiri pokok itu. Lalu akhirnya Adam dan Hawa bukan saja menghampiri, bahkan memakan pokok yang dilarang makan di dalam syurga. Lalulah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga. Ini menunjukkan bahawa syurga memang sudah ada wujud. Syurga memang sudah ada wujud. Ini sebahagian daripada pendapat ulama, dan ini pendapat kebanyakan. Ada juga di sana pendapat mengatakan syurga itu tidak wujud. Syurga itu wujud setelah ada berlakunya kiamat. Tetapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan syurga dan neraka itu telah wujud. Allah Ta'ala telah mendudukkan
pernah Nabi Adam alaihissalam duduk di dalam syurga, lalu dikeluarkan di dalam syurga, jatuh di atas muka bumi. Kerana apa? Kerana memakan satu sahaja buah, ataupun satu kesalahan saja, hanya memakan buah. Lalu dicampakkanlah dia di atas muka bumi. Lalu menangis Nabi Adam alaihissalam dalam dosa yang dia telah lakukan, kesalahan itu. Lalu dikatakan Nabi Adam itu bertaubat daripada dosanya lebih kurang 200 tahun. Katanya bertaubat kepada Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala menerima akan taubatnya. Maka disuruh juga kita ini sebenarnya biar banyak taubat. Sebab kita ni kadang-kadang ibadat tanpa taubat. Kita biar banyak rasa salah daripada banyak rasa kita tak bersalah. Biar kita banyak rasa kita banyak dosa daripada kita rasa banyak pahala. Kerana orang yang rasa banyak pahala itu sebenarnya dia tertipu. Bahkan kita biar rasa tak selamat daripada rasa selamat. Kalau rasa selamat kok kita rasa mudah je buat amal ibadat. Kita pun akan tidak bersungguh dalam beribadat. Tapi kalau kita rasa tidak selamat, nescaya kita akan lebih lagi bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang yang rasa dia ini selamat, tak ada apa-apa ancaman daripada Allah, itu pun sudah dikira maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, dia telah tampar orang. Katanya masa dia tampar orang tu, fawakazahu Musa faqada alaih, lalu matilah orang yang ditampar tadi. Lalu bertaubat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, minta ampunkanlah aku. Allah Ta'ala mengampunkan Nabi Musa alaihissalam. Bermakna kita kena banyak bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Setiap hari kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memperbanyakkan kita kalau boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kisah Bal'am ibnu Ba'ura adalah sekira-kira apabila menilik ke atas dilihat akan arsy. Maknanya apabila Bal'am ibnu Ba'ura ini tengok ke atas langit, maka tembus dia ke arsy Allah Ta'ala. Tembus sampai ke arsy Allah Ta'ala, sehingga dia ini dapat mengetahui Asma'ul Azam, nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Jadi dalam tiap-tiap hari ini ada Asma'ul Azam. Andai kata beginilah, kalau Asma'ul Azam itu namanya Ar-Rahim hari ini, maka siapa yang berdoa menyebut nama Ar-Rahim dimakbulkan oleh Allah. Maka biasanya nama Asma'ul Azam ni biasanya kita sebut dengan Allah. Maka dia ini dapat menembus arsy Allah Ta'ala, sehingga yang dia dapat mengetahui nama Asma'ul Azam, nama Allah yang agung, yang mana apabila diseru nama Allah Ta'ala, disebut nama Allah Ta'ala itu, maka doanya makbul. Maka Bal'am ini memang doa dia sangat makbul. Boleh dikatakan apa saja yang dia minta itu Allah Ta'ala makbulkan. Ini menunjukkan bahawa Bal'am ini asalnya adalah terdiri daripada awliya Allah, wali-wali Allah. Jadi nak tanya, wali Allah Ta'ala ni selamat ke? Belum tentu selamat. Tapi kalau banding dengan kita, dia lebih selamat pada kita. Sebab kita ini bukan wali Allah, bukan awliya Allah. Tapi kita boleh jadi awliya Allah, boleh jadi wali Allah Ta'ala. Tapi bila sebut nak jadi wali Allah, jangan terbayang ada karamah. Kalau jadi wali Allah, sedangkan boleh pergi ke Mekah sehari je. Pergi ke Mekah sehari saja, boleh. Apa ni? Maknanya boleh pergi ke mana-mana, boleh lipat bumi. Nak jadi wali Allah Ta'ala macam itu bukan matlamat. Matlamatnya menjadi wali Allah adalah menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Sama ada Allah Ta'ala bagi karamah ataupun perkara yang luar biasa ataupun tidak, itu terpulang. Tapi kita nak jadi diri kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ataupun dikatakan bahawa orang-orang yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih kepada Allah, Allah Taala kasih kepada dia. Jadi Bal'am ini dia ini tengok ke langit tembus sampai ke arsy Allah Taala. Allah hebatnya. Maknanya dan dia sentiasa berdoa dan doanya makbul. Maka terkenallah dia orang yang doanya makbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang dikenal di dalam ayat dan diceritakan kisah Bal'am ini dalam ayat ada menyatakan ayat ini menuju kepada Bal'am. Maka Allah Taala berfirman, "Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaqa minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Dan bacakan atas mereka itu akan khabar mereka itu yang kami datang akan dia ayat-ayat kami. Maka Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, kamu bacakan kepada mereka itu. Baca kepada mereka itu ayat-ayat Allah Ta'ala yang kami ceritakan, yang kami datang akan dia ayat-ayat kami." Maka ditinggal, ditinggal daripadanya, maka mengikut akan dia syaitan. Maknanya Allah Ta'ala dah beri, diceritakan bahawa ada orang yang Allah Ta'ala beri ayat-ayat Allah. Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala beri dia memahami ayat-ayat Allah. Maka dikatakan Bal'am ini orang yang alim. Orang yang alim, Bal'am ini orang yang alim yang dia duduk zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni kitab apa? Kitab apa zaman Nabi Musa? Kitab Taurat. Maknanya Bal'am ini memahami kitab Taurat. Hai Muhammad, aku nak cerita kepada kamu kisah orang yang aku beri kepadanya ayat-ayat Allah. Jadi dia faham. Fansalaqa minha, tapi dia tinggal ayat-ayat Allah Ta'ala. Maknanya dia sudah faham. Ini bahayanya. Ulama ni bahaya sebenarnya. Ulama ini orang yang paling baik, dan ulama ini juga orang yang paling jahat. Dan ulama ini orang yang membawa manusia pada Allah, dan ulama ini juga orang yang menyesatkan manusia pada Allah. Sebab itulah disebut dalam hadis, dua golongan, dialah sebaik-baik golongan dan dialah sejahat-jahat golongan. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin ini kalau dia baik, dia adalah sebaik-baik manusia. Tapi kalau dia jahat, dia adalah sejahat-jahat manusia. Jadi jaga-jaga nak pilih pemimpin, pilih yang baik-baik. Kalau tidak, kita akan duduk di golongan orang yang jahat juga. Saya tidak jahat, dia yang jahat. Ya, kamu ikut dia, kamu pun bersama dengan orang yang jahat juga. Begitu. Dan juga ulama begitu juga. Ulama ini orang yang paling baik, dan ulama ini orang yang paling jahat. Maka kalau ulama ini sesat, kita ikut dia, dengan kita sesat. Lalu kita kata saya tak sesat, dia sesat, dan kamu ikut dia dengan kamu sesat. Bukan saya driver, dia driver, dan kalau dia sampai kolku, saya sampai mana. Bukan saya driver, bukan saya memandu, dia yang memandu, dan dia sesat. Orang suruh pergi Kuala Lumpur, dia pergi Kuala Pinang. Maknanya KL belaka. Tapi salah cepat, dah buat mana? Dia kata saya tidak sesat, yang sesatnya driver. Dan kalau driver sesat, yang kita sesat. Itu gambarannya. Maka Allah Ta'ala cerita ada ulama, orang alim yang Allah Ta'ala beri ayat-ayat Allah, tapi dia tinggalkan. Bila dia tinggalkan ayat Allah, fa'atba'ahu syaitan, maka diikuti oleh syaitan. Orang alim bergaul juga dengan syaitan. Orang alim kalau dia tinggalkan ilmunya, akan bersama syaitan. Akan bersamanya syaitan. Maknanya, maka dia akan tarik orang mengikut jalan syaitan, bukan jalan Allah dan Rasul. Lalu dikatakan bahawa maka adalah ia daripada orang yang sesat, maka adalah ia daripada orang yang sesat. Maka kata ulama, sebahagian daripada ulama tafsir, ia di situ adalah Bal'am ibnu Ba'ura. Maksudlah ia ke dalam orang yang sesat. Tiada ada bahaginya melainkan tergelincir yang satu. Maka dia tergelincir dengan satu sebab. Apa dia? Dia ni tidak ada bahagian lah. Tidak ada bahagian orang-orang yang baik. Jadi dia orang sesat, kan tergelincir dia yang satu. Satu sebab dia tergelincir, iaitu cenderung kepada dunia dan kepada ahlinya. Cenderung yang satu, dan juga ahli keluarganya juga
ahlinya isterinya, cenderung kepada satu, iaitu kecenderungan kepada dunia. Baik, ceritanya beginilah. Saya pun ingat-ingat lupa juga, tapi begini kisahnya. Kata ulama, Bal'am ibnu Ba'urah ni duduk di satu negeri atau di satu tempat yang bangsanya bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an. Kemudian datanglah golongan Bani Israel, yang ketika itu bersama golongan Bani Israel itu adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa ini dia pergi datang, kemudian dia menyebarkan Islam. Bila menyebarkan Islam, bila orang lawan Nabi Musa akan perang. Maka tersebarlah Islam tadi. Lalu Nabi Musa berdakwah dengan kaum dia, pergi satu tempat, pergi satu tempat. Jadi kalau orang perang Nabi Musa pun perang balik dia. Begitu. Jangan kata Islam ini datang dengan peperangan, tidak. Tengok kalau orang Islam tidak berperang, orang kafir perang orang Islam pun. Seperti berlaku hari ini di Syria, macam mana dia sembelih hidup dekat Myanmar, bagaimana dibunuh orang Islam sewena-wenanya. Maka begitu, dalam keadaan macam itu, maka pergilah Nabi Musa sampai ke satu tempat. Nabi Musa itu hampir dengan Kan'an, hampir dekat Kan'an di situ, dan di situlah ada Bal'am duduk di situ. Jadi penduduk Bal'am ni bimbang nanti Nabi Musa datang, dia sebarkan agama dia, nanti kalau kita lawan Nabi Musa akan perangi. Lalu dia jumpa Bal'am. Dia pun kata Nabi Musa ini dia akan datang dengan pengikutnya, nanti dia akan masuk dalam perkampungan kita. Jadi bila dia masuk dalam perkampungan kita, nanti dia akan perangi, kerana Nabi Musa ini Nabi yang keras katanya. Mana Nabi yang bekek, Nabi yang keras, Nabi yang dia kata apa, Nabi yang kuat. Tak kuat apa, tapur orang mati. Maknanya tapur orang mati, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Satu je tapur orang mati, satu lagi pergi kat telaga tu tertutup. Jadi tertutup, bila orang nak ambil air, maka orang akan buka penutup dia, orang akan angkat ramai-ramai. Angkat ramai-ramai. Jadi bila angkat ramai-ramai, orang pun ambil air. Ada dua orang wanita yang katanya anak Nabi Syuaib. Dua orang wanita yang tambah berepuk dengan orang lelaki. Jadi dia duduk jauh-jauh dengan harapan bila orang ambil air, dia akan ambil lah. Orang ambil air, ambil air, orang tutup lah. Lalu Nabi Musa pun tengok. Jadi yang dua orang wanita tadi tu nak angkat penudung. Mana orang lelaki ramai-ramai angkat bergerak nak kabur. Tinggal ada Nabi Musa. Lalu Musa pun dapat tahu wanita ini perlukan air. Lalu Nabi Musa pun angkat, terkejut dia. Masya Allah, seorang diri. Maknanya seorang diri dia angkat. Angkat. Bila angkat, berterima kasih dengan lelaki ini, yang Nabi Musa yang baik. Akhir sekali ajak mari rumah. Ajak mari rumah, tak tahu tempat. Kata wanita ni, dia kata wanita tadi, awak ikut saya. Di wanita lagi kita pergi belakang. Jadi Nabi Musa terus dah hati. Maknanya terpandang juga. Maknanya kadang-kadang terpandang berdi. Nabi Musa kan orang yang soleh, dia tak puas hati. Dia pun kata tak boleh aku duduk belakang. Boleh. Kan dia baru soleh. Ni tak ada apa-apa. Nak cari kesempatan. Jadi Nabi Musa kata tak boleh duduk belakang. Jadi Nabi Musa duduk depan, dia duduk belakang. Jadi kena bawa konak-konak kanan, terlaj. Maknanya konak kanan tak apa. Akhirnya sampailah di tempat yang dituju kepada Nabi Syuaib alaihi salam, sehingga akhirnya Nabi Syuaib kahwinkan salah seorang daripada anak dia. Itulah kisahnya sebut sedikit. Jadi sampai ke tempat Kan'an tadi. Lalu dia minta lah kepada Bal'am, tolonglah berdoa agar Nabi Musa tidak dapat masuk dalam kampung kita. Tolonglah berdoa. Katanya Bal'am, wahai hak, binasa kamu. Mana boleh aku doakan kepada Nabi Musa, dia itu waliullah, Nabiullah, dia itu Nabi Allah. Kalau aku berdoakan kepada dia, nanti aku akan dapat binasa dan aku akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Lalu ditolaknya, maka permintaan pertama ditolak. Tolak permintaan pertama. Lama-lama fikir datang balik
Tak ada dah jalan lain. Kena minta dengan Bal'am. Bal'am ni je yang doa dia makbul. Lalu pergi minta permintaan yang kedua. Permintaan yang kedua minta tolong doa untuk Nabi Musa agar Nabi Musa ini kalau kamu doa biar dia tak dapat masuk dalam kampung kita. Tak dapat masuk dalam kampung kita. Tolong doa. Nabi Musa kata tak boleh doa. Aku doa ke Nabi Allah. Mana boleh? Kalau aku doa kepada Nabi Allah Musa, nanti aku akan binasa. Aku akan rugi dunia dan akhirat. Jadi dia desak juga. Apa ni? Bal'am tidak mahu. Lepas tu lama pula, mari pula kali ketiga. Minta pula tolonglah doa pada Nabi Musa. Katanya tidak boleh kerana dia itu Nabi Allah. Kalau aku berdoa nanti binasa aku, rugi aku dunia akhirat. Lalu dia desak, tanya, minta sampai tak boleh nak jawab dah. Bal'am macam-macam hal dia minta juga. Kata Bal'am beginilah, kalau begitu aku minta petunjuk daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala izin aku doakan. Kalau tak. Lalulah minta izin, kamu datang balik, aku nak munajat pada Allah, nak minta izin dengan Allah. Lalu malam itu dia munajat kepada Allah. Lalulah dia tidur, dalam mimpinya dia datang dengan satu suara mengatakan Allah Ta'ala larang dia jangan doa pada Nabi Musa. Jangan doa kepada Nabi Musa. Kemudian datang kaum dia lagi minta. Katanya sudah aku dapat petunjuk. Aku sudah dapat petunjuk bahawa aku tidak boleh doakan kepada Nabi Musa. Tidak boleh doa kepada Nabi Musa. Kalau aku doa, aku akan binasa, rugi aku dunia akhirat. Maka sudah minta dia tolak. Akhirnya diberi kepada isteri Bal'am. Diberi kepada isteri Bal'am kekayaan, harta, emas, perak tak wahyan kan? Emas biasa emas lah. Dia beri kepada emas ataupun beri kepada kekayaan. Jadi bila tengok apa berat dengan emas, maknanya emas ada, rata dia, mana nak kat kepala pun tak. Jadi nak beritahu bila ada kemewahan, lalu pujuk kepada Bal'am tidak mahu. Dia pujuk pada isterinya. Ada yang kata cenderung isterinya ahlinya kepada satu, iaitu cenderung kepada dunia. Kemewahan sudah diberi kepada Bal'am. Bal'am pun dapat kemewahan melalui isterinya. Hidup mewah. Bila hidup mewah dia bagi dulu. Pandai orang. Dia bagi dulu. Lepas bagi sudah dapat, dia pun pergi jumpa Bal'am. Bal'am kata tak boleh. Walau macam mana pun tidak boleh. Jadi dia desak juga. Kata Bal'am beginilah, aku nak munajat pada Allah. Kalaulah Allah Ta'ala beri petunjuk, aku akan beritahu padamu. Lalulah dikatakan bahawa kalau mu tak bagi, nanti sudah isteri kamu sudah tidak akan dapat kekayaan lagi. Dia uji kau tu pula. Isteri dia pun pujuk. Orang lelaki ni kadang-kadang dia kalah. Ini orang umur ni Firaun ni dia backhand tau. Firaun dia semelai anak-anak lelaki. Hidup-hidup. Tapi bila datang Nabi Musa dalam istana dia masih kecil, bini dia pujuk, jangan abang, lembek lalu. Maknanya tak jadi lalu nak bunuh. Jadi akhir kali dia pujuk, isteri pujuk. Maka dia minta petunjuk. Jadi malam itu dia munajat pada Allah. Tak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Biasa ada jawapan dalam mimpi ke bunyi suara, tak ada jawapan. Jadi bila tidak ada jawapan, esokkan tu orang pun mari jumpa dia. Bila mari jumpa dia, lalu dalam keadaan macam tu dia kata, saya telah munajat tapi tak ada jawapan daripada Allah. Maknanya boleh jadi Allah Ta'ala izinkan, dia kata. Boleh jadi Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala akan beri jawapan macam sebelum pada ni. Jadi dia pun fikir akal dia, kerana dia pun tertarik dengan dunia tadi. Dia sudah fikir dengan akal dia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak, macam-macam kita cari aja. Boleh, tak ada benda. Kalau kita nak, maknanya kata. Lalu dia pun tak apalah. Dia pun nak apa? Dia nak doa. Lalu dia nak doa. Dia ajak kaum dia, kita akan pergi atas bukit. Lalu dia naik kenderaan. Kenderaan tu saya tidak pasti unta atau kuda. Dia pun naik. Bila dia naik, binatang tunggang aja gepoh je. Lepas tu dia pukul, naik pula. Lepas tu jalan gepoh pula, pukul lagi, naik pula. Akhir sekali bila tak tahan kena pukul,
dengan izin Allah Ta'ala, binatang tunggangan dia boleh bercakap. Katanya, kamu macam mana aku nak berjalan sedangkan para malaikat menghalang aku untuk supaya jangan pergi berdoa. Sudah dapat tanda sampai binatang pun boleh bercakap. Akhirnya dia tinggal binatang tunggangan dia pergi kot. Maknanya dia pergi juga bawa kaum dia. Bila bawa kaum dia sampai atas bukit, dia pun tunggu nampak daripada jauh satu kumpulan rombongan Nabi Musa dan kaum dia. Jadi ketika itu ramai-ramai ketika itu dia pun kaum dia suruh berdoa. Lalu dia pun berdoa supaya Allah Ta'ala beri Nabi Musa ini tak boleh masuk, ataupun dikatakan Nabi Musa ini akan dapat bala atau bala, dan dia Allah Ta'ala selamatkan dia dan kaum dia. Tapi dia dalam doa dia sudah duduk dalam sudah menyeleweng. Ketika dia berdoa itu, tanpa dia sedar, lidahnya jadi tersalah doa. Lalu dia mendoakan kecelakaan untuk dirinya dan kaum dia, dan dia minta keselamatan kepada Nabi Musa dan juga kaum Nabi Musa. Jadi dia berdoa. Lalulah pengikut dia tegur, wahai Bal'am, kamu ini berdoakan kebaikan untuk Nabi Musa, kamu doakan kecelakaan untuk dirimu dan kami semua. Kata Bal'am, aku pun tak tahu maknanya. Aku pun tak boleh buat apa-apa, dan ini di luar kuasa aku. Maknanya Nabi Musa orang soleh, Nabi Allah. Maknanya lalu dalam keadaan macam itu, binasalah dia, rugilah aku ketika itu. Rugilah dia ketika itu. Lalu ni dalam keadaan macam itu, dia pun menyesal. Dalam menyesal, dia kata ada satu jalan nak menghalang kaum Nabi Musa. Jalan dia begini: kamu kumpulkan kaum-kaum kamu terdiri daripada wanita-wanita, kamu hantar hadiah kepada kaum-kaum Nabi Musa. Dan kalau ada di kalangan kaum Nabi Musa nak berzina, kamu suruh kaum wanita ini berzina. Nanti kalau ada kaum Nabi Musa yang berzina, nanti Allah Ta'ala tidak akan beri bantuan pada Nabi Musa. Yang mikir tu dalam keadaan tu, dia dah sesat dah masa ketika tu. Dah sesat dah, bukan dia nak kembali pada Allah. Dia cari jalan, cari halang. Lalu kumpulan ni kaum wanita yang bagi harta. Hantar harta ni kepada kaum Nabi Musa. Dalam kaum hantaran Nabi Musa itu, kaum Kanaan yang terdiri daripada perempuan-perempuan ni, ada wanita-wanita yang menggoda lelaki. Lalulah katanya, salah seorang daripadanya telah berzina daripada Kanaan ini kaum Nabi Musa alaihissalam. Katanya begitulah. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa akhirnya Nabi Musa tersesat di dalam padang pasir teh. Itulah riwayat-riwayat yang ada menceritakan demikian. Memang benar, kalau kita nak bawa satu kebaikan, tiba-tiba dalam satu kumpulan kita tu ada yang buat salah, maka rahmat tak turun. Dia fikir begitu, biar ada kaum Nabi Musa tu, biar ada buat jahat, buat salah dengan Allah Ta'ala. Akhirnya Bal'am ini apa yang berlaku pada dia? Dia ni orang alim, dia ni orang soleh, orang alim, orang soleh, orang baik. Dia ini sehingga kan dia ini mencapai makam aulia, wali Allah. Dalam dia mencapai makam wali Allah, dalam waktu yang sama Allah Ta'ala bagi doanya yang sangat makbul. Dikatakan Bal'am ini, kalau dia akan doa, sebelum habis baca doa sudah makbul. Makanya minta apa? Kalau dia minta murah rezeki, masa dia minta murah rezeki itu sudah sampai rezeki dah. Maknanya sangat-sangat makbul. Dan biasanya kalau lewat turun tangan dia ni, sudah tercapai dah, sudah ada dah apa yang dia minta, Allah Ta'ala beri kepada dia. Maknanya begitu keadaan dia Bal'am ini. Lalu dalam keadaannya dikatakan bahawa cenderung yang satu, iaitu cenderung kepada dunia dan meninggalkan bagi wali daripadanya aulia. Maknanya, jadi katanya wali itu dikatakan dalam kitab apa dah, kitab Arab itu dikata wali disebut ada Nabi Musa. Maknanya dia tinggalkan Nabi Musa. Tinggalkan Nabi Musa daripada aulia, bermakna kekasih daripada kekasih Allah, akan umatnya yang satu, akan kehormatannya yang satu, maknanya dia tinggal Nabi Musa.
Dan salaf ini menolaklah akan dia Allah Ta'ala, makrifatnya Allah Ta'ala tolak. Makrifat maknanya Allah Ta'ala tarik pun boleh tarik, makrifat dia hilang makrifat. Masya Allah. Sebab tu orang soleh belum selamat lagi. Nak tahu selamat tak selamat, dia mati dalam soleh dia. Maknanya. Jadi kita ini tak pasti lagi ni kedudukan kita. Walaupun kita belajar, walaupun kita ibadat, belum tentu lagi kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita ni disuruh kalau boleh banyak fikir diri kita lah pada fikir orang lain. Fikir orang lain habisan kita. Fikir diri kita dengan Allah. Macam mana kedudukan kita dengan Allah. Maknanya maka dicabut makrifat dia. Cabut makrifat dia dalam keadaan macam itu, maka jadilah dia dan jadikan akan dia seperti anjing yang tertolak, anjing yang dihalau. Tertolak yang dihalau, yakni yang kena halau. Maka jadilah dia anjing yang dihalau. Maknanya dihalau oleh Allah, maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu siapa yang terbaik di kalangan kita. Jadi ingat, ukuran Allah bukan kaya miskin. Ukuran Allah Ta'ala tak dengar orang ni kaya lebih mulia, orang ni miskin hina. Tidak. Maknanya. Dan ukuran Allah Ta'ala tak kira pangkat. Oh ni pangkat besar memang bagus, ini pangkat kecil ni tak bagus. Tak gitu. Kaya miskin, pangkat besar, Allah Ta'ala tak kira macam itu. Tapi Allah Ta'ala kira hati manusia itu, siapa yang paling baik dengan Allah, siapa yang paling soleh. Lalu dalam keadaan dia halau lah dia. Dan dikatakan bahawa Bal'am ni sangat alim, sehingga kan bila dia mengajar, ribu ulama-ulama belajar ni. Sebab tu bayangkanlah Bal'am yang dia ini alim, sangat alim, soleh, tak selamat lagi. Kita duanya. Bal'am yang sangat soleh, baik, wali Allah Ta'ala, tak selamat lagi. Lepas tu kita jangan nak sibuk. Lepas tu minta kita tiap-tiap hari muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Ada seorang datang jumpa saya ni macam mana Ustaz? Macam mana? Saya ni munafik lah Ustaz. Munafik macam mana? Saya selalu nak buat baik, tapi sampai masa saya buat jahat. Kadang-kadang saya suruh orang buat baik. Lepas tu saya pergi masjid surah je, pergi masjid orang tengok saya baik, tapi saya jahat je. Saya ni munafik je. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Allah susah orang nak jawab. Kalau ikut munafik, rasa kita nak kata orang beriman payuh. Baiklah, baik kita rasa munafik, kita baik kiri, kita biar keluar daripada munafik. Daripada kita rasa beriman tapi kita munafik. Baik kita rasa kita munafik tapi kita beriman kepada Allah sebenarnya. Yang paling penting kita perbaiki diri kita. Lepas tu dia tanya lagi, dia kata bagaimana kalau kita ni suruh orang buat baik tapi kita sendiri dah buat baik. Saya kata dia dalam kitab ada suruh mengatakan begini. Ada suruh mengatakan bahawa kalau orang itu minum arak, wajib dia cegah orang lain minum arak walaupun dia minum arak. Tak boleh. Saya tak boleh cegah dia minum arak sebab saya minum arak. Dah biar kita minum arak pun kita suruh orang berhenti minum arak. Contoh ni begitu. Awal iyalah dia kata kita minum arak. Maknanya minta jauh pada Allah arak, judi dan sebagainya. Maka suruh orang buat baik kita buat. Walaupun kita tak buat baik tapi kita suruh orang buat baik. Maka kita tidak sama. Orang yang suruh buat baik memang dia tangguh buat baik. Orang yang suruh buat baik tapi dia sendiri pun memang nak buat baik, hanya dia tak buat lagi. Kadang-kadang dengan barakah, dengan keberkatan, kita suruh orang buat baik, Allah Ta'ala jadikan kita orang baik. Jadikan orang baik. Lepas tu tanya lagi soalan, nak istiqamah macam mana? Nak istiqamah, saya kata kalau nak istiqamah ni kena ada dua. Yang pertama, tidak boleh putus asa. Kita kan cepat putus asa, buat tinggal, malas nak buat. Dulu masih duduk pondok tu, mayang sunat Tuhan tak tinggal, lebih tidur semua. Malah buat ni putus asa, biarlah cuba lagi bangkit balik. Orang istiqamah ni bukan dia terus buat, dia bangkit, dia jatuh bangun gitu. Jadi yang pertama mesti kena ada apa? Tidak ada putus asa. Yang kedua kena buruk sangka, kena baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jangan sangka saya ini memang bukan orang soleh, buat pun tak jadi juga. Jangan. Kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa umpama dia akan anjing, maka firman Allah, famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tadruku yalhas.
Yang khas ni apa? Jelek lah. Maka seumpamanya seperti anjing, maka dia jadilah orang yang dihalau oleh Allah Ta'ala. Umpama anjing jika dihalau atasnya terjelai lidahnya, dan atau ditinggal kerana terjelai lidahnya, maka dia seperti itulah. Dan dikatakan juga Bal'am ni bila mati lidahnya memang terjelai. Bal'am ini dengan lidah ini juga dia ini makbul doa, tapi dengan lidahnya juga akhirnya mati, terkeluar lidah dia daripada mulut dia, terjelai. Maknanya wal-iyazubillahi min zalik. Kita mohon jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya cerita-cerita macam ini mengingatkan kita, tidak ada jaminan. Jangan ada dalam hati kita sudah baik dengan Allah, lalu kita malas beribadat sebab kita sudah baik. Bahkan jangan rasa kita ni sudah selamat, oh tunggu masa je, mati terus surga. Jangan itu tipu daya lagi. Tak apa kita rasa kita tidak selamat, kita berusaha agar Allah Ta'ala selamatkan kita, sehingga rasa takut kepada Allah Ta'ala. Memang takut. Kalau fikir hitung kira macam mana ibadat kita, Masya Allah. Ibadat kita di bulan Syawal ni dah tak sama dah dengan bulan Ramadan. Sudah tak sama dah dengan bulan Ramadan maknanya. Jadi kita ini dalam beribadat kepada Allah Ta'ala ni, kalau hitung kira memang banyak tak sempurna, banyak tidak sempurna. Dan amal ibadat kita yang tak sempurna ni lah kita nak bawa ke depan Allah. Sebab tu kita kena ada pengharapan daripada Allah. Harap betul Allah Ta'ala terima kita. Kalau tak terima kita, lanakunanna minal khasirin, nescaya jadilah kita orang yang rugi. Wa iyyazubillah min zalik. Maka kita kena ngaku depan Allah. Nabi sendiri berkata, Rabbi zalamtu nafsi, ya Tuhanku, aku ini orang yang menzalim diri aku. Kena mengaku bahawa kita ni banyak salah, telah menzalimi diri kita. Zalim diri kita dengan apa? Zalim diri kita dengan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa maka dia umpama anjing, dihalau atasnya terjelai lidahnya, dan ditinggalkan akan dia terjelai lidahnya, maka terjelailah lidahnya anjing ni. Kata Hasan Al-Basri, dia ada baik kot sifat dia. Apa sifat baik? Dia kata anjing ni suka pindah randang. Maka suka pindah randang ni sifat orang tawakal. Sifat orang tawakal saja maknanya. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi mestilah dia itu dalam keadaan mengharap pada Allah, dan hati ni mesti bimbang. Sebab telah tunjuk contoh-contoh bagaimana orang-orang yang soleh dahulu, akhirnya kehidupan dia tidak selamat, dan akhir kehidupan dia adalah mati dalam su'ul khatimah. Wal iyazubillah min zalik. Jadi kita tak tahu keadaan kita. Sebab itu disuruh kita berdoa, dan disuruh kita ni banyakkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kisah seorang yang soleh, seorang pemuda yang dia dikasyaf. Allah Ta'ala buka dia kadang-kadang melihat perkara-perkara lain. Jadi satu hari orang jemput dia pergi majlis. Bila jemput dia pergi ke majlis, lalu dalam keadaan macam itu, dia pun berzikirlah dalam majlis, mungkin majlis tahlil ke apa, berzikirlah dalam majlis tadi. Ketika dia berzikir, tiba-tiba lelaki itu menjerit. Lelaki yang soleh yang terbuka kasyaf ni menjerit. Menjerit dia, orang pun terkejut. Orang pun tanya, apa yang berlaku ni? Orang tanya pada dia. Dia kata, ibu saya. Ibu saya. Lalu orang tanya, kenapa ibu kamu? Allah Ta'ala buka, masa aku berzikir tadi, Allah Ta'ala buka bahawa ibu saya duduk diazab oleh Allah dalam neraka. Dia pun nangis. Maka ramai-ramai menangis, sedih. Ada seorang yang saleh, nama dia apa? Saya lupa dah. Dia pun mengingati akan satu hadis mengatakan bahawa siapa yang, ini kalau nak amal bolehlah, siapa yang membaca 70,000 la ilaha illallah, dia dapat menebus orang lain daripada neraka Allah. Jadi dia ni orang ini dia pun berzikirlah 70,000 untuk dirinya, 70,000 untuk ahli keluarganya dan sebagainya. Lalulah dia berzikir untuk ibu kepada pemuda tadi. Dan pemuda tadi tak tahu, dia zikir seorang je. Dia pun duduk berkhalwat, dia zikir 70,000, dan semua zikir 70,000 tu dihadiahkan kepada ibu lelaki tadi. Ibu lelaki tadi.
tiba-tiba selang berapa lama dia lihat lelaki tadi gembira. Lalu orang tanya, apa yang menyebabkan kamu gembira? Allah Ta'ala buka kepada aku bahawa ibuku sudah selamat. Dan berita itu sampai kepada lelaki yang berzikir tadi, yang menghadiahkan kepada ibunya. Maka lelaki tadi pun gembira, tersenyum. Sampai kesudah pemuda tadi tidak sedar, tidak tahu bahawa lelaki inilah yang menghadiahkan pahala kepada ibu. Sebab itu sebaik-baik doa, kita doakan kepada seseorang yang kita doa tu dia tidak tahu pun kita doa untuk dia. Kita doa ke dia, jadi dia tak tahu kita doa. Maka ketika matinya Imam Asy-Syafi'i yang merupakan anak muridnya Imam Ahmad, lalu lepas mati Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad kata kepada anak dia, anak Imam Syafi'i, aku sebenarnya tidak pernah lupa mendoakan ayahmu Imam Syafi'i itu setiap kali aku lepas sembahyang. Tiap-tiap hari aku mendoakan kepadanya. Imam Syafi'i sampai mati tidak tahu bahawa Imam Ahmad mendoakan untuk dia. Lalu dikatakan sebaik-baik doa ini kita doakan kepada seseorang dalam keadaan seseorang itu tidak tahu. Yang kedua, sebaik-baik doa, orang buat zalim pada kita, kita doa kebaikan untuk dia. Maknanya boleh nak buat, biar kita doa ni kena bala boleh juga, tapi bukan afdal. Yang afdalnya orang buat zalim, kita doa kebaikan kepadanya. Lalu dikatakan bahawa maka dijatuhkan akan dia di dalam laut dalalah. Dalalah ni kesesatan. Maka duduklah Bal'am ini dalam laut kesesatan. Duduk dalam kesesatan dan binasalah selama-lamanya. Dan dia duduk dalam binasa selama-lamanya. Maknanya dia duduk dalam keadaan kufur kepada Allah. Wal-iyazubillahi min dzalik. Sebab kita tak tahu lagi. Maka tiap di antara kita, yang pertama kena bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut maksiat kita lebih banyak pada ibadat kita, maksiat lebih banyak pada taat. Yang kedua, kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang ketaatan kita tidak diterima oleh Allah. Kita kena bimbang ibadat-ibadat kita ni, terima ke tidak terima. Tidak terima oleh Allah, itu kita bimbang. Yang ketiga, kita bimbang. Bimbang takut kita menanggung kesalahan-kesalahan orang-orang yang kita buat zalim. Sebab nanti di negeri akhirat, kalau kita buat zalim pada orang, kita buat zalim kepada si A contohnya, nanti pahala-pahala kita akan diberi pada si A, dan dosa-dosa si A akan diberi pada kita dengan kita buat zalim. Maka kita bimbang, kita menanggung kesalahan-kesalahan kita pada orang lain. Lepas tu dalam kita bertaubat kepada Allah, bagaimana dosa yang melibatkan orang lain, macam mana? Dosa yang melibatkan orang lain kan kita kena minta maaf dengan dia sendiri. Sebab tu kalau boleh, jangan buat dosa dengan orang kalau boleh. Kalau buat dosa dengan orang, masalah kita nanti. Kerana dosa dengan Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Tapi Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa kita dengan orang lain kecuali orang lain ampunkan kita. Lalu kita minta pada Allah, biar Allah Ta'ala buka hati orang yang kita buat salah tadi, biar terbuka hati dia, rasa nak maafkan kita. Itulah cara dia begitu saja, doa pada Allah. Kalau orang tu kita buat salah, dia telah meninggal dunia, kita banyak hadiah-hadiah ke dia. Hadiah apa? Bukan pergi kubur tak bunga. Itu bukan hadiah tu. Kita hadiah bacaan Al-Quran, kita hadiah Yasin, kita hadiah Fatihah, sampai hati kita rasa tenang saja. Maknanya dia telah menerima kesalahan kita, ataupun dia telah mengampunkan kita. Ada hubungan ke orang mati orang hidup? Ada hubungan. Siapa yang pergi ziarah kubur pada hari Jumaat, dikatakan bahawa si mati mengenali siapa yang datang. Siapa yang datang dan siapa yang ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ziarah makam Rasulullah kata sama sebagaimana aku hidup, macam aku mati juga. Maka masa hidup Nabi tahu lah, sahabat Nabi ziarah, Nabi tengok seorang-seorang. Maka bila kita ziarah makam Rasulullah, Rasulullah tahu dan Rasulullah tengok seorang-seorang. Maknanya, jadi demikian, ada hubungan orang hidup dengan orang mati sebenarnya.
maka kita boleh sampaikan hadiah. Apatah lagi kalau kita ada buat salah padanya, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa-dosa kita tadi. Lalu dikatakan bahawa duduklah dia dalam kesesatan dan binasa selama-lama. Bal'am duduk dalam sesat dan juga binasa, hingga berkata setengah ulama, kata setengah ulama bahawasanya adalah pada permulaan pekerjaan, pada permulaan dia ini, pada awal-awalnya itu sekira-kira adalah hadir pada majlisnya. Siapa? Bal'am tadi hadir dalam majlis ilmu Bal'am itu kira-kira 12,000 ulama. Masya Allah, kalau 12,000 ulama belajar dengan dia pun tak selamat, macam mana kita? Lepas tu kalau kita tengok ulama-ulama hari ini, kita boleh kata lagi dia selamat. Maknanya tak tahu Allah. Kalau tengok ulama pun tak selamat, kita jangan kata kita selamat. Yang tak selamat tu ulama. Itu salah tu. Kalau ulama-ulama pun belum lagi selamat, apatah lagi kita. Maka dikatakan Bal'am ini majlis dia tu dihadiri oleh 12,000 ulama yang duduk belajar, yang menyurat mereka itu daripada ilmu, yang menulis, menyurat menulis. Yang dapat orang-orang duduk, dia mari-mari dia tulis. Orang ni dia banyak ilmu, dia duduk saja. Dia tulis. Jadi nak beritahu, pernah satu ketika saya pergi ke Mekah dahulu masa buat umrah. Saya pergi ke Mekah buat umrah tu, ada seorang mutawif daripada Indonesia. Dia tak macam mana siapa beritahu pun tak tahu. Dia pun panggil saya ustaz. Panggil ustaz, bini tu pun ajak saya, ajak pergi rumah dia. Jadi saya di antara lah, masa umrah tu, dia ajak saya pergi rumah dia, makan nasi rumah dia. Akhir sekali dia kata, mari ikut saya sekali. Ikut pergi rumah, dia panggil Abu Ya, Said Muhammad Alawi Maliki, seorang ulama yang terkenal, sangat-sangat alim, yang dikatakan orang alim berjalan di atas muka dunia. Sebab tu anak muridnya Habib Saleh Malang belajar dia tak lama ni, 20 tahun. Habib Saleh ni belajar dia 20 tahun. Masa Habib Saleh nak balik, Habib Muhammad tadi pun ayah Habib Saleh. Katanya, aku kirim kitab satu ni kepada kamu, tunggu lah. Jadi ayah Habib Saleh ni duduk ingat kitab banyak mana ni Habib Muhammad atau dia ni. Tunggu tak sampai. Siapa anak dia. Anak dia balik tak bawa kitab. Jadi dia kata, ada tak Habib Muhammad pesan bawa kitab? Dia kata tak ada. Hanya Habib Muhammad pesan suruh dia balik je. Dia balik. Dia tak macam mana, dia pun tanya Habib Muhammad. Dia kata, mu kitab mana? Tu anakmu tu kitab. Dan Habib Saleh hari ini dikatakan bahawa kitab yang berjalan. Kitab yang berjalan. Maknanya banyak kitab dia baca. Sehingga kan dikatakan dia menghafal kitab. Kita khatam kitab satu, dia akan nak bangga dah. Bangga. Abang ngaji kau khatam kau, dah khatam semua. Maknanya dia hafal kitab. Itu anak murid Habib Muhammad. Jadi Habib Muhammad ni dia sangat alim. Satu hari saya pun dibawa pergi lah. Jadi saya tengok tempat dia begini lebih kurang. Sebab ilham ini lepas pergi tempat dia lah. Tengok hijau putih, kapet hijau, dinding putih. Kalau faham, dah faham sudah. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, kebetulan hari itu Allah tak ada rezeki sungguh. Tapi saya sempat jumpa Habib Ahmad, anak dia. Alim, ayah menganak ilmu tu bukan anak dia. Sangat alim. Jadi tengok mari fikir kata ulama besar. Tengok dalam hati dah pun molek dah. Kata ulama besar, mana tak ramah mana. Mana tak ramah mana. Jadi bila kata ulama besar hebat-hebat, saya payah memang penuh ni ulama. Tapi tak ramah mana orang. Lebih kurang dalam 30-40 orang. Saya pun heran dalam hati saya ni, ulama besar tak geni orang. Mana. Dia pergi tengah-tengah hati tu ragu-ragu ni, duk petikai dalam hati. Tiba-tiba bawa saya orang Indonesia tu kata, Ustaz tengok dah orang depan tu ada 3-4 orang. Orang depan sekali 3-4 orang. Tengok. Berapa? Tanya dia.
yang itu ulama India, pengarang kitab tafsir. Yang tu ulama Syria. Tu ulama Melaka. Kalau kita seorang ustaz kampung atau guru. Maknanya orang lain ulama Melaka baru mari tahu. Apa baru sedar. Baru sedar diri. Baru tadi dah sedar. Tengok Allah ulama tu. Alim maknanya. Jadi nak beritahu itu ulama-ulama. Biasanya ulama ini kalau dia benar-benar takut kepada Allah, selamat dia. Tapi ulama-ulama kalau dia tidak takut kepada Allah, dia tidak selamat juga. Walau anak murid dia ramai, sini berapa dia tulis ni? 12,000 orang. 12,000 orang tu, itu 12,000 tu ulama, termasuk orang awam lagi. Maknanya 12,000 tu ulama saja yang betul tu. Dan ulama tu dia menulis apa yang dia ambil. Maknanya banyaknya ilmu siapa ulama kena belajar lagi dia. Siapa dia menyurat, mana menyurat dia menulis ilmu yang dia dapat daripada Bal'am tadi, nak khabar soleh, alim, wali yang besar tadi. Lalu dikatakan menyurat mereka tu padanya, yakni takrirnya maknanya dia tulis. Maknanya ataupun dia tetapkan, ataupun dia tulis, ataupun dia salin. Maknanya itu tahrir, salin. Takrir ini ditetapkannya kami berlindung dengan nama Allah daripada murka. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tetapkan dia di dalam keadaan mendapat kemurkaan daripada Allah. Katanya kami berlindung dengan nama Allah daripada murka dan seksa yang amat pedih. Mana kita minta berlindung daripada Allah, daripada kemurkaan Allah. Jadi gitulah. Bila kita beribadat kepada Allah, dalam beribadat kita nak belajar beradab. Dalam kita beribadat kepada Allah, kita jangan terlalu memikirkan apa yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Macam contoh hari ni kan orang beribadat kepada Lailatul Qadar, lalu mikir Allah Ta'ala akan bagi saya 83 tahun dan sebagainya. Mana sedangkan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni, kalau fikir betul-betul bagaimana ibadat kita. Jadi yang pertama, kita jangan banyak sangat memikirkan apa yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita. Hanya kita boleh mengharapkan sahaja agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang kedua, kita mesti memperelokkan amal ibadat kita. Jadi nak memperelokkan amal ibadat kita, bermakna kita kena memperelokkan ilmu kita. Belajar ilmu, biar faham dan memperelokkan amal ibadat. Maknanya kita kena beramal dengan ilmu. Mana-mana ilmu yang kita dapat, kita amal lah. Mana-mana ilmu yang kita dapat, kita amal. Kemudian yang ketiga pula, bila kita sudah beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mengelokkan akhlak kita, adab kita dengan Allah, adab kita dengan makhluk. Mana besar akhlak dengan adab, mana besar ibadat dengan akhlak. Besar akhlak lagi pada ibadat. Allah Ta'ala tidak kasih kalau orang itu ahli ibadat tapi tidak berakhlak. Allah Ta'ala lebih kasih orang yang berakhlak walaupun dia kurang ibadat. Dia tak banyak ibadat tapi dia berakhlak mulia. Tengok orang lain, dia sentiasa baik dengan orang, dia sentiasa memaafkan orang. Ini dikatakan orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikata jauh pada Allah Ta'ala itu seksa yang amat pedih dan putusnya dan fazlannya yang tiada kuasa bagi kami dengan dia. Jadi minta pada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kehinaan, kerendahan, ataupun jauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh mendapat kemurkaan Allah. Maka kita berlindung daripadanya. Maka jaga olehmu. Maka bahawasanya adalah pekerjaan yang sangat ditakut kebinasaan. Jadi takut binasa ini, yakni apabila Allah Ta'ala membalikkan hati-hati kita. Ramai orang soleh dia boleh. Ada orang soleh Allah Ta'ala balikkan hatinya. Dan ada orang jahat yang dibalikkan jadi soleh. Itu disebut dalam hadis ataupun disuruh kita banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pusingkan, balikkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas Engkau beri hidayat kepada kami. Itu satu. Dalam hadis lain, dalam doa lain,
Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa husni ibadatik. Tetapkanlah hati kami ini atas agama kamu dan elok dalam ibadat kami kepada kamu. Jadi minta dengan Allah ada elok. Maka Nabi Musa dipelihara oleh Firaun, dia Nabi Allah. Musa Samiri, dia dijaga oleh malaikat, tapi dia orang yang menentang Allah. Walaupun dijaga oleh malaikat, yang dijaga oleh Firaun, dia jadi Nabi Allah. Tapi Musa Samiri, dia itu dijaga oleh malaikat, tetapi dia itu menjadi musuh Allah Ta'ala. Siapa Musa Samiri? Musa Samiri yang buat patung zaman Nabi Musa, orang sembah patung. Musa Samiri lah. Dia kumpul harta benda, emas, dia cairkan emas, lepas tu dia bentukkan bentuk patung. Lepas tu dia ada gosok dengan bekas tapak kaki kuda Nabi Musa. Lalu dia gosok, hidup tadi. Anak patung lembu emas hidup. Bila hidup, kata Musa, ini Tuhanmu. Oh Tuhan. Lalu disembahlah dia. Wal-iyazubillahi min zalik. Jadi dikatakan bahawa perkara yang amat ditakuti adalah apabila Allah Ta'ala membalik-balikkan hati kita. Maka orang soleh boleh bertukar jadi orang yang jahat, orang yang jahat boleh bertukar menjadi orang yang baik. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa takut kebinasaan dan umur pula singkat. Masya Allah, umur kita ni singkat. Maknanya dalam beribadat kepada Allah, kita tak boleh tangguh. Kadang-kadang kita tangguh ya, sampai masa nak sungguh dalam ibadat kita tangguh. Padahal umur kita singkat, kita tak tahu. Tidak tahu umur kita macam mana. Kadang-kadang 30, 40 lebih sampai kembali ke rahmatullah. Maknanya kita tidak tahu. Maka amal ibadat kita kurang, umur kita singkat. Dan kita bimbang ni, dalam kesingkatan umur ni, kita tak tahu ni. Jangan duk tangguh-tangguh. Tak apalah, sampai masa nanti nak beribadat lah. Ini banyak orang cakap. Satu. Yang kedua, dia kata mana? Tak apalah kita buat maksiat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ini lagi banyak. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ini terlalu harap, sampai tak ada takut langsung. Ini pun dilarang sama sekali. Maka semua kenyataan ini, tak apalah nanti kita bertaubat. Sampai masa kita bertaubat, tak apa, kita buat dosa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka menyebabkan kita ini lalai beribadat. Bila lalai beribadat, wal-iyazubillahi min zalik, banyak berlaku. Dalam keadaan dia lalai itu, tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertanya, orang-orang kadang-kadang yang mati tu mulai-mulai ada, dia tu racang lagi nak buat benda ni, tiba-tiba sudah tidak ada. Dia pun tidak sangka yang dia tu umur tidak panjang. Jadi kita pun tidak tahu keadaan kita macam mana. Macam mana, lalu disuruh dalam kita ni singkat. Maknanya umur kita ni singkat, hati kita tak tetap pula. Tidak tetap, maka minta kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan dalam amal banyak taksir ni cuai. Dalam amal banyak cuai tunggu banyak. Dia panggil ghaflah lalai. Ghaflah ni maknanya orang tu ibadat kata ibadat. Kalau orang sembahyang zuhur pukul 1.30, dia bayang zuhur pukul 4. Sembahyang bukan nak sembahyang, itu dipanggil ghaflah, dia lalai. Dia lalai. Jadi kerek dia jamu. Nak kata musafir tak musafir. Pas sembahyang zuhur dah molek beri salam, orang bang asar lalu. Baru mayang asar lalu. Mayang asar lalu. Jamu apa tak faham. Nak kata musafir tak musafir. Nak kata sakit tak sakit. Nak tiga. Jadi itu dipanggil ghaflah. Jangan ghaflah, jangan lalai kita kepada Allah. Dan ternyata kita ni banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Sembahyang lewat, dalam sembahyang pula kita banyak tidak khusyuk kepada Allah. Jadi lalai semua kita kepada Allah, banyak cuai. Dan yang memilih amat melihat maka jadi disurat dengan kebajikan amal kami dan diterima akan kesalahan kami, maka tiada yang diberikan itu atasnya dengan kepayahan. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala melihat, dan kita mohon kepada Allah
agar ditulis akan kebajikan kita dan diterima kesalahan kita dengan arti kata diampunkan akan dosa kita. Maka yang demikian itu bagi Allah Ta'ala itu tidak payah. Allah Ta'ala melihat keadaan kita, kecuaian kita, tapi Allah Ta'ala nak terima ibadat kita, nak tulis amal kita, nak terima kesalahan kita dengan keampunan. Itu tidak payah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ini dalam kita cuai, dalam kita lalai kepada Allah, kita tak boleh lupa bertaubat, tak boleh lupa kembali balik kepada Allah. Maka kembalilah kita kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan menerima kesalahan kita. Sebab tu kalau orang itu buat salah macam mana pun, kalau dia benar-benar bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dan jangan tangguh-tangguh sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita niat, siapa Allah Ta'ala terima kita satu hari nanti, aku nak taubat sungguh-sungguh. Tapi kita tak tahu, iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai masanya, maka tidak dilambatkan, walau satu saat tidak didahulukan satu saat. Oleh kerana sudah sampai masanya, tidak awal tidak lambat, kita berhenti dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah segala kecuaian kami, ya Allah. Maafkanlah kelalaian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Tuhan yang Maha Pengampun, kalau Tuhan yang Maha Pemurah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mendapat perlindungan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah iman kami, ya Allah, agar kami mati dalam keadaan beriman dengan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan terhadap-Mu, ya Allah. Peliharalah anggota-anggota kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar ikhlas, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar takwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.